وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk dapat kita bersua pada pagi ini secara maya untuk perkongsian ilmu tauhid, ilmu aqidah daripada kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan kalamullah Ta'ala, berkenaan dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu perbincangan berkenaan dengan Al-Quran adalah kalam Allah. Jadi sebelum ni kita telah bincangkan sedikit secara ringkas berkenaan dengan kalam Allah ni. Dan insya-Allah saya akan baca sepintas lalu sekali lagi teks daripada kitab Imam Abu Hanifah serta huraian yang terdapat di dalam pada skrin, dan seterusnya saya akan sambung perbincangan berkenaan dengan topik ini, berkenaan dengan tajuk ini. Al-Quran kalam Allah. Wal-Quran kalamullah Ta'ala fil masahif maktubun وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل ولفظنا بالقرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق. Al-Quran adalah kalam Allah, ditulis dalam lembaran, dihafaz di dalam hati-hati, dibaca dengan lidah-lidah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz kita yang menyebut Al-Quran adalah makhluk, tulisan kita akan Al-Quran adalah makhluk, bacaan kita akan Al-Quran adalah makhluk, tetapi Al-Quran bukan makhluk. Huraian. Al-Quran adalah kalam Allah, datang daripadanya tanpa kaifiat diketahui. Diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu, didengari oleh Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya dari Jibril alaihi salam, bukan kata-kata manusia. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Dan sesungguhnya Al-Quran yang ada di antara isinya kisah-kisah yang tersebut adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu supaya engkau wahai Muhammad menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata. Surah Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 195. Hakikat sifat kalam bagi Allah Jalla Jalaluh bahawa Allah sentiasa berkata-kata bila sahaja dia kehendaki. Bagaimana dia kehendaki dengan kalamnya yang qadim. Dia berkata-kata dengan suara yang didengari tanpa kaifiat yang diketahui. Ini petikan daripada Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah halaman 169. Baik. Jadi sebahagian daripada perbincangan berkenaan dengan Al-Quran adalah kalam Allah daripada teks asal, teks yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Sebahagian daripadanya telah saya bincangkan di dalam kuliah kita sebelum ini. Cuma secara ringkasnya, sebagai pengulangan secara ringkas, mana Imam Abu Hanifah menyebutkan di sini bahawasanya Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ia tertulis di dalam mushaf. Yang ini telah saya sebutkan sebelum ini. Kenapa ia ditulis di dalam bahasa Arab, digambarkan di dalam bahasa Arab? Kerana ia adalah merupakan, kerana ia adalah kelemahan manusia. Lalu ia digambarkan dalam tulisan bahasa manusia. Kemudian dihafaz di dalam hati-hati, dibaca di lidah-lidah, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ucapan kita, lafaz kita, pertuturan kita terhadap Al-Quran adalah makhluk. Mana yang kita baca itu adalah makhluk. Tulisan yang terdapat di dalam mushaf di dalam Al-Quran itu adalah makhluk. Begitu juga bacaan kita membaca Al-Quran itu juga adalah makhluk, sedangkan Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian di dalam huraian dijelaskan tentang bagaimana Al-Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Mana ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kaifiat yang tidak dapat dipastikan. Walaupun kita akan bincangkan selepas daripada ini berkenaan dengan ikhtilaful ulama, perbezaan pandangan ulama berkenaan dengan kalam Allah ini, apakah ia bersuara ataupun tidak bersuara dan sebagainya, yang itu insyaAllah saya akan bincangkan selepas ini. Namun begitu tetap kaifiat yang sebenar tetap tidak diketahui, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kemudian ia diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didengari oleh Jibril alaihi salam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya daripada Jibril alaihi salam. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala itu sendiri bukan kata-kata manusia. Walaupun di dalam Al-Quran itu terdapat nukilan kata-kata makhluk, bukan kata-kata makhluk, nukilan kata-kata makhluk, yang mana ia merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala juga. Cuma dinukilkan di dalam Al-Quran kalam makhluk, kata-kata Nabi Musa dan sebagainya. Yang itu pun insya-Allah kita akan bincangkan selepas daripada ini, bagaimana dengan kalam manusia yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk dan bukan hadis, bukan baharu, baharu. Kerana dahulu di zaman awal Islam dahulu, di zaman Imam Abu Hanifah dan selepas daripada itu, berlaku perbahasan di kalangan ulama, berlaku perbahasan antara ulama dengan golongan-golongan yang sesat. Yang ada yang mengatakan bahawasanya kalam Allah Subhanahu wa taala itu bukan qadim. Tetapi sebaliknya ia adalah hadis. Jadi imam-imam kita, ulama-ulama kita memberikan beberapa penjelasan, beberapa jawapan terhadap kata-kata tersebut. Antaranya, iaitu mereka mengemukakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa 'ala al-'arsh, yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasitha, wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri, ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul 'alamin." Baik. Saya tidak terjemahkan keseluruhan ayat ini. Cuma di sini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Allah Taala menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Yang ini kita telah bincangkan di dalam perbincangan kita sebelum ini. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala beritahu, "Ala lahul khalqu wal amru." Ketahuilah, bagi Allah Subhanahu wa taala penciptaan dan perintah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membezakan di antara perintah dan penciptaan.
Dan kedua-duanya adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat memerintahkan, mencipta. Mencipta itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan memerintah itu adalah merupakan kata-kata kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bezakan antara perbuatan dia, penciptaan, dan kata-kata kalam dia, iaitu perintah. Jadi kedua-duanya adalah merupakan sesuatu yang qadim. Sesuatu yang qadim. Perintah Allah Subhanahu wa taala juga adalah merupakan sesuatu yang qadim. Begitu juga dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sesuatu yang qadim. Jadi penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kejadian Allah Subhanahu wa taala, Allah taala ciptakan, itu berlaku dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, di dalam surah Yasin. Jadi dalam surah Yasin tu Allah Subhanahu wa taala sebut perintah Allah taala ni, bila mana dia berkehendak kepada sesuatu, dia akan kata kepada sesuatu tu jadilah, maka jadilah. Jadi di sini maknanya perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap kejadian dia. Kejadian Allah Subhanahu wa taala, mana sifat mencipta Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadim. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang selari dengan perbuatan mencipta Allah Subhanahu wa taala juga adalah merupakan qadim. Jadi di sini menunjukkan bahawasanya kalam Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan suatu yang qadim. Begitu juga kalau kita lihat di dalam ayat di awal surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Tuhan Ar-Rahman, dialah yang mengajarkan Al-Quran, dialah yang menciptakan manusia. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawasanya Allah mengajarkan Al-Quran dan Allah menciptakan manusia. Allah mengajarkan berlaku perbahasan di antara Imam Ahmad dengan seorang Jahmiyah, satu firqah yang sesat, iaitu Abdul Rahman bin Al-Qazzaz. Dia kata kepada Imam Ahmad, itulah sesat itu, dia kata kana Allahu wala Qur'ana. Dia kata Allah Ta'ala ada, tetapi Quran tidak ada. Maknanya Quran itu adalah hadis. Dia kata, ini dia katalah, Allah Ta'ala itu qadim, ada sedia kala. Quran iaitu kalam Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Maknanya kalam Allah Ta'ala itu adalah hadis. Quran adalah qadim. Maka Imam Ahmad jawab kepada dia. Imam Ahmad kata, fakana Allahu wala ilma. Kalau lagu itu Allah Ta'ala ada, ilmu Allah Ta'ala tidak ada lagi. Kalau begitu, kalau kamu kata begitu, kalau kamu kata sedemikian, bermakna kamu menganggap bahawasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu belum wujud lagi. Lalu dia pun diam. Dan Imam Ahmad kata, sesiapa yang mendakwa bahawasanya Allah Ta'ala telah ada,
Maknanya azali, qadim. Dalam keadaan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu belum ada, maka ia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini Imam Ahmad mana menggunakan ayat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman, dia mengajarkan Al-Quran dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada qadim, semenjak azali. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadim, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadim. Dan Al-Quran adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah hadis, Al-Quran itu adalah baharu, Al-Quran itu bukan qadim, sesiapa yang mengatakan sedemikian seolah-olah dia menganggap ilmu Allah Subhanahu wa taala juga adalah hadis, adalah baharu, adalah bukan qadim. Sesiapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maknanya bukan kalamullah yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah taala pada azali, bermakna dia telah menganggap kalam Allah, sifat mutakallim, sifat bercakap Allah Subhanahu wa taala, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala bukan qadim, adalah sebaliknya hadis, dan juga dia menganggap kalam Allah taala adalah makhluk. Dan ini adalah merupakan satu bentuk kekufuran. Baik. Jadi di sini apa yang kita nak jelaskan di sini, yang saya nak jelaskan di sini, iaitu kalam Allah Subhanahu wa taala adalah qadim. Kalam Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Dan salah satu daripada kalam Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah qadim. Al-Quran bukan hadis, bukan baru, sebab ia adalah merupakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuma perbahasan berkenaan dengan isu ini sekarang ni tidak begitu wujud sangat. Wallahu alam, saya tak pasti apakah masih wujud lagi perbincangan berkenaan dengan isu ini, tetapi di suatu ketika dahulu ia merupakan satu perbahasan yang hangat di kalangan ulama, sehingga di kalangan ulama ada yang dipenjarakan, termasuk Imam Ahmad oleh pemerintah dari kalangan Mu'tazilah kerana isu ini, kerana perbahasan ini. Itu maknanya secara ringkas berkenaan dengan Al-Quran adalah kalam Allah, dan kalam Allah adalah qadim. Al-Quran adalah qadim dan kalam Allah adalah bukan makhluk. Begitu juga dengan Al-Quran, ia bukan merupakan makhluk. Walaupun apa yang kita bacakan, yang kita ungkapkan itu adalah makhluk. Kita baca, pagi tadi kita baca surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pembacaan kita kepada surah Al-Fatihah itu makhluk. Itu makhluk. Yang kita tulis di dalam mushaf Al-Quran itu makhluk. Yang kita lafazkan di dalam pembacaan Al-Quran kita itu makhluk. Tetapi Al-Quran itu sendiri bukan makhluk. Al-Quran itu sendiri bukan makhluk. Kemudian seterusnya, hakikat sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkenaan dengan penurunan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni saya telah jelaskan di dalam kuliah sebelum ini,
berkenaan dengan 3 jenis percakapan Allah Subhanahu wa taala. 3 jenis percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, iaitu dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang itu saya telah jelaskan di dalam ayat sebelum ini, dan salah satu daripada bentuk percakapan Allah dengan manusia iaitu dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam ialah mengutuskan Jibril alaihi salam kepada nabi-nabi, lalu Jibril mewahyukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah Al-Quran. Kemudian hakikat sifat kalam bagi Allah Ta'ala, iaitu Allah sentiasa berkata-kata bila sahaja dia kehendaki. Bagaimana dia kehendaki dengan kalamnya yang qadim. Mana Allah Subhanahu wa taala bila dia nak berkata-kata, dia akan berkata-kata. Bagaimana bentuk dia nak berkata-kata, itulah yang ia akan ungkapkan, yang ia akan kata. Dan kata-kata dia tu adalah dengan kalam-kalamnya yang qadim. Kemudian dia berkata-kata dengan suara yang didengari tanpa kaifiat yang diketahui. Baik. Jadi ini juga adalah merupakan satu perbahasan yang menjadi salah satu daripada bentuk perbahasan di kalangan ulama-ulama dahulu. Baik. Iaitu berkenaan dengan apakah kalam Allah Subhanahu wa taala itu bersuara dan berhuruf ataupun tidak, ataupun tidak. Jadi mana ada perselisihan pandangan di dalam masalah ini, namun begitu ia tidak menyebabkan mana-mana pihak mengkafirkan mana-mana pihak yang mana satu pihak mengkafirkan atau menyesatkan satu pihak yang lain, tidak. Ini termasuk di dalam perbahasan berkenaan dengan furu' akidah. Bukan usul akidah. Usul akidah tidak ada khilaf di antara mana-mana antara salaf dengan khalaf yang terdiri daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tidak ada pertikaian berkenaan dengan kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada malaikat, dengan ciri-ciri kepercayaan sebagaimana yang telah kita bentangkan, yang telah kita bincangkan sebelum ini. Yang itu memang tidak boleh berlaku khilaf di antara salaf dan juga khalaf. Berkenaan dengan kalam Allah Azza wa Jalla, berkenaan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, apakah ia mempunyai huruf dan suara ataupun tidak. Jadi ada khilaf di kalangan ulama. Imam Abu Hanifah antara antara ulama di kalangan ulama salaf dahulu, boleh dikatakan jumhur, kebanyakan mereka mengatakan kalam Allah Subhanahu wa taala mempunyai suara. Jadi mereka mengemukakan beberapa dalil daripada Al-Quran. Jadi saya bincangkan dahulu, sebut dalil-dalil, kemudian bagi pihak khalaf pula, Asy'ariyah dan Maturidiyah, apa pandangan mereka. Supaya apa? Saya kemukakan ini supaya ada keluasan kepada kita di dalam persoalan furu' akidah ni. Cabang akidah. Ya, bagus.
Baik. Jadi supaya ada keluasan kepada kita di dalam persoalan ini. Sebab memang mungkin ada polemik di dalam persoalan ini yang merupakan ikhtilaf, perbezaan pandangan ulama di antara salaf dan juga khalaf, di antara salaf dan dengan Asy'ariyah. Yang mana sebenarnya perbezaan pandangan ini tidak sepatutnya dijadikan punca kepada perbalahan, punca kepada perselisihan di kalangan kita. Dia banyak isu-isu akidah ni yang ada perbezaan antara salaf dan juga khalaf. Berkenaan dengan wanita boleh menjadi nabi, berkenaan dengan ayat-ayat sifat yang telah kita bincangkan sebelum ini, dan insya-Allah kita akan bincangkan lagi bila sampai kepada babnya. Jadi bagi kalangan salaf dahulu yang mengatakan kalam Allah Subhanahu wa taala ini bersuara, mereka mengemukakan beberapa dalil daripada Al-Quran, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha, "Fastami' lima yuha." Dengarlah apa yang akan diwahyukan. Iaitu kata-kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala suruh dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Jadi bila mana ada perintah supaya dengar dan Nabi Musa alaihi salam mendengar, bermakna ada suara. Jika tidak ada suara, bagaimana Nabi Musa alaihi salam nak dengar? Begitu juga di dalam surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Hal ataka hadits Musa id nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Adakah telah datang kepadamu cerita Nabi Musa ketika mana Tuhannya menyerunya di wadi yang suci, wadi Tuwa. Jadi di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyerunya. Allah taala menyerunya. Begitu juga di dalam ayat yang lain, di dalam mana Allah Subhanahu wa taala sebut bila mana Nabi Musa alaihi salam datang ke wadi Tuwa tu, diseru dia daripada mananya sudut wadi yang sebelah kanan. Dan ada lagi ayat-ayat yang lain yang hampir sama dalam cerita yang sama. Yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dia menyeru Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam mendengar seruan tersebut. Baik. Cuma suara tu bentuk macam mana? Yang tu kaifiatnya tidak diketahui. Yang tu kaifiatnya tidak diketahui. Bagaimana kaifiat dia? Mana ulama tak bahaskan berkenaan dengan kaifiat mana suara Allah Subhanahu wa taala, tu suara kalam Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu tidak dibahaskan sebab itu tidak diketahui oleh manusia. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ini saya tak sempat nak terjemahkan, tapi saya share hadis tersebut dan saya sebutkan terjemahan dia. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih daripada Abdullah bin Unais. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati 'uratan hufata bukma fayunadihim bi sawtin yasma'uhu min bu'din kama yasma'uhu min qurbin. Ana al-malik, ana ad-dayyan." Mana manusia dihimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan dalam keadaan berkaki ayam. Bertelanjang berkaki ayam. Lalu Allah menyeru mereka dengan suara yang didengari dari jauh sebagaimana didengari dari dekat. Jadi mana di sini disebutkan dengan jelas. Maknanya dengan suara yang didengari daripada jauh sebagaimana yang didengari daripada dekat. Dengan seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Anal Malik. Aku adalah
raja. Mana Allah Subhanahu wa taala seru. Ana dayyan, aku adalah dayyan ni mana sama makna dengan qadhi, dengan hakim. Pemutus, aku adalah pemutus. Jadi daripada hadis ini juga ulama menyimpulkan bahawasanya suara kalam Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai suara. Sebab di dalam hadis ini disebutkan dengan jelas Allah menyeru mereka dengan suara yang didengari daripada jauh, sebagaimana didengari daripada dekat. Dengan jelas sebut adat. Saya tak share lagi. Lupa. Tak share lagi. Boleh. Copy saja. Baik. Mana di dalam hadis ini dengan jelas menyebutkan dengan suara yang didengari. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yaitu Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya Adam, fayaqulu labbaika wa sa'adaika, fayunada bisawtin inna Allah ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'than ila ad-dar. Wahai Adam, Adam menjawab, labbaika wa sa'adaika, aku sahut seruanmu. Lalu diseru dengan suara, sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya engkau keluarkan daripada zuriatmu satu kumpulan ke neraka. Jadi ini di antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawasanya kalam Allah Subhanahu wa taala itu bersuara. Cuma suara tu sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, suara yang tidak dapat diketahui kaifiatnya. Kaifiat dia tak tahu. Kaifiat dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian mungkin timbul kekeliruan. Bila dikatakan suara, maka apakah ia memerlukan kepada alat? Sebagaimana kita, makhluk bila bersuara memerlukan kepada alat. Namun begitu, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, sudah menunjukkan bahawasanya ada di kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini bersuara, namun bukan dengan alat sebagaimana yang kita bersuara. Kalau kita makhluk manusia bersuara, maka kita memerlukan kepada rongga. Kita memerlukan kepada mulut, kita memerlukan kepada lidah, kita memerlukan kepada dua bibir. Dan kita ni bersuara. Kita bila bercakap, mengeluarkan suara, kalau tak ada gigi dah lain dah jadi. Mana betapa kita sangat-sangat memerlukan kepada alat-alat di dalam bersuara. Lepas tu bagaimana dengan kalam Allah Subhanahu wa taala? Adakah bila mana dikatakan kalam Allah Subhanahu wa taala itu ada suara, maka lahu sautun, ada suara, maka apakah ia memerlukan kepada alat? Andai kata dikatakan sedemikian, maka itu adalah merupakan satu bentuk kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain, dia tidak memerlukan kepada alat, mendengar, melihat dan sebagainya, tidak memerlukan kepada alat, maka begitu juga dengan sifat ini. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, berikan contoh kepada makhluk yang lain yang juga bersuara, juga berkata-kata, namun
tidak dapat dipastikan alatnya. Ataupun tidak ada alat yang jelas. Kalau kita bercakap dengan suara, ada alat kita. Ada lidah, ada mulut, ada bibir dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Fussilat ini, ayat yang ke-11. Tsumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata atayna ta'i'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit dalam keadaan ia berbentuk asap. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, kepada langit dan juga kepada bumi, bawah, atas dan juga bawah. Allah Taala kata, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan patuh, dalam keadaan taat atau dengan paksaan. Qalata, kedua-duanya berkata, kami datang dalam keadaan patuh. Jadi langit dan juga bumi berkata-kata, mengungkapkan kata-kata. Namun begitu, kata-kata, kalam langit dan juga bumi itu tidak memerlukan alat sebagaimana yang kita perlukan. Bahkan alat berkata-kata pada langit dan bumi itu tidak dapat dipastikan. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Jadi, kalau Allah Subhanahu wa taala boleh manakalaulah Allah Subhanahu wa taala boleh menunjukkan kepada kita tentang sesama makhluk pun. Perbezaan sesama makhluk. Maknanya makhluk ni, manusia berkata-kata kalam dengan menggunakan alat, lidah, mulut dan sebagainya. Allah Ta'ala tunjukkan ada pula makhluk yang lain yang juga berkata-kata tetapi tanpa sebarang alat, adawat yang jelas. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala boleh buat makhluk sedemikian, maka Allah Subhanahu wa taala Maha suci lagi daripada keserupaan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menjadikan kalam dia tu bersuara tanpa sebarang alat. Tanpa sebarang alat. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana dia berbahas dengan golongan Jahmiyah. Dia kata, bila mana puak-puak Jahmiyah kata kalam ni mesti kena mari daripada rongga. Mesti kena mari daripada mulut, bibir, lidah dan alat-alat. Lalu Imam Ahmad pun kata, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada langit-langit dan bumi, ayat tadi. Allah Ta'ala kata. Lalu dia kata, taraha, engkau tengok dia tu bercakap, adakah engkau lihat langit dan bumi ni berkata-kata dengan rongga, dengan lidah, dengan mulut, dengan bibir? Adakah begitu? Kalau jawab. Kemudian Imam Ahmad membacakan ayat yang lain. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرِ. Iaitu ayat di dalam surah Al-Anbiya. Ayat yang ke-79. Kami tundukkan bersama Daud bukit-bukit yang bertasbih. Bukit-bukit yang bertasbih. Jadi, Allah Subhanahu wa taala sebut bukit-bukit bertasbih. Jadi Imam Ahmad kata, apakah kamu melihat bukit-bukit bertasbih dengan rongga, dengan lidah, dengan mulut, dengan bibir? Baik. Begitu juga Imam Ahmad kata. Maknanya golongan Jahmiyah tak boleh terima Allah Subhanahu wa taala itu kalam dia bersuara tapi tak ada anggota, tak ada rongga. Jadi Imam Ahmad jawab sebagaimana tadi. Kemudian Imam Ahmad tambah lagi. Itu berkenaan dengan ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala mana tadi?
Di dalam surah Fussilat ayat yang ke-21. Bila mana Allah Subhanahu wa taala minta saksi kepada orang kafir. Lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull syai'. Saya cuba tengok terjemahan yang lebih tepat. Takut silap di dalam terjemahan. Tapi tengok dah, tapi bimbang takut berlaku kesilapan. Okay. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata kepada kulit-kulit badan. Ayat ni ada sebelum tu. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, ayat Fussilat, surah Fussilat ayat 21. Dan setelah berlaku demikian, berkatalah mereka kepada kulit-kulit badan mereka, lima syahidtum alaina, mengapa kamu menjadi saksi kepada kami? Qalu, mereka jawab, antaqana Allah. Mana kulit badan terjawab, Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami dapat berkata-kata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada mulanya, dan kepadanya kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Subhanahu wa taala beritahu tentang kata-kata kulit. Jadi kata-kata kulit itu apakah? Dengan ada rongga-rongga, ada lidah, ada mulut dan seumpamanya. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menjadikan makhluk dia ni bersuara walaupun tidak mempunyai rongga, tidak mempunyai alat-alat. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan sedemikian pada makhluk-makhluk dia, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa lagi untuk maknanya melakukan pada diri dia sendiri. Jadi maknanya walaupun ada pandangan ulama di kalangan salaf dahulu yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala kalamnya bersuara tanpa kaifiat yang diketahui, namun begitu ia bukan menunjukkan suara kalam Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan alat-alat yang tertentu. Tidak. Jadi mana kaifiat dari segi bersuara dengan apa? Yang tu mana kita tidak mengatakan bila kita kata kalam Allah Subhanahu wa taala itu bersuara, maka kita kata ada alat untuk mengeluarkan suara tu. Tidak sama sekali. Sebab itu seperti yang disebutkan di dalam buku yang kita baca ni, kalau siapa-siapa ada buku ni boleh tengoklah buku surat 31. Sebab itu disebutkan dengan jelas dengan suara yang didengari. Dalil bahawasanya suara itu didengari yang tu saya telah kemukakan berdasarkan kepada beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu tidak ada kaifiat yang diketahui tentang suara Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maknanya tanpa kaifiat yang diketahui. Baik. Kemudian kita masuk kepada perbincangan yang seterusnya. Ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi percakapan makhluk. Yang ini macam mana pula? Kita tengok di dalam Al-Quran ada nukilan. Allah Subhanahu wa taala menukilkan kata-kata Nabi Musa. Kata-kata banyak lagi lah. Kata-kata, kalau kita tengok contoh lah, kita tengok contoh. Kata-kata malaikat. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan malaikat. Kata-kata ifrit. Kata-kata seorang yang berilmu di zaman Nabi Sulaiman. Kata-kata burung hudhud. Dan sebagainya di dalam Al-Quran. Mana Allah Subhanahu wa taala menukilkan kata-kata makhluk dia di dalam Al-Quran.
Jadi apakah ini menunjukkan bahawasanya Al-Quran, kalam Allah itu adalah makhluk. Dan ia adalah baru. Sebab kata-kata itu, ungkapan itu adalah merupakan sesuatu yang baru. Kemudian, selepas daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk dia. Itu macam mana? Takut timbul persoalan sedemikian. Baik. Kita tengok. Ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi percakapan makhluk. Yang ini sebab ada di dalam Al-Quran. Lalu dibahaskan oleh ulama. Takut-takut timbul kekeliruan. Timbul kekeliruan dengan mengatakan bahawasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Kerana mengandungi percakapan makhluk. وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ حِكَايَةً عَنْ مُوسَى وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنهم وكلام الله تعالى غير مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلوقين. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai menceritakan tentang Nabi Musa dan nabi-nabinya yang lain. Dan tentang Fir'aun dan Iblis, semuanya itu adalah kalam Allah. Sebagai pengkhabaran tentang mereka. Kalam Allah bukan makhluk. Kata-kata Nabi Musa dan makhluk-makhluk yang lain adalah makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk. Kalam Musa dan makhluk-makhluk lain adalah makhluk. Jadi macam mana kan? Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran. Quran kalamullah. Quran kalamullah. Di dalam Al-Quran ada kalam Nabi Musa. Dan sudah semestinya kata-kata Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah baru. Selepas Nabi Musa alaihissalam diciptakan dan selepas Nabi Musa alaihissalam diangkat, dilantik menjadi nabi. Jadi kalam makhluk ada dalam kalam Allah, ada dalam Quran yang merupakan kalam Allah. Apakah menunjukkan bahawasanya kalam Allah itu juga adalah makhluk? Tidak. Kalam Allah tidak makhluk. Kita tengok huraian dia. Dan insyaAllah kita akan bincangkan berkenaan dengan perkara ini. Dan mungkin insyaAllah saya akan sebutkan juga, share juga, kongsikan juga kalam-kalam makhluk yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Huraian. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan kalam Jibril atau kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mana-mana manusia. Bukan. Kalam Allah. Semua yang Allah khabarkan tentang percakapan para nabi, umat dahulu yang mendustakan para nabi mereka. Cerita umat-umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud dan sebagainya. Umat dahulu yang mendustakan para nabi mereka dan juga percakapan iblis. Percakapan iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis makhluk. Bukan qadim, hadis. Semuanya itu adalah kalam Allah yang menukilkan percakapan mereka. Jadi semua yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, kalam-kalam makhluk dia ni, Nabi-Nabi, syaitan, iblis dan sebagainya, itu adalah kalam Allah yang qadim. Cuma kalam Allah menukilkan kalam mereka selepas itu akan datang. Contohnya dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa di Tur Sina. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Dan jadikanlah bagiku seorang penyokong dari keluargaku, yaitu Harun, saudara. Penceritaan ini adalah kalam Allah yang bukan makhluk. Adapun percakapan Nabi Musa itu adalah makhluk. Kerana ia adalah perbuatan manusia
dan perbuatan manusia adalah makhluk. Saya terlupa tadi. Nak cerita berkenaan dengan hal ini. Allah, lupa, lepas. Baik. Berkenaan dengan kalam Allah tadi. Tadi saya telah sebutkan mana di kalangan salaf dahulu mengatakan kalam Allah itu bersuara. Nah, dengan suara yang tidak diketahui kaifiatnya. Kaifiat dia selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah ada yang mengatakan bahawasanya kalam Allah taala itu tidak bersuara. Cuma bagaimana di dalam penerimaan mereka terhadap hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Nah, mana ulama di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan yang disebutkan sebagai seruan, diseru, Allah menyeru dan sebagainya, Allah berkata-kata dan sebagainya, itu bukan direct daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia adalah melalui perantaraan, umpamanya perantaraan Jibril alaihi salam dan juga perantaraan malaikat-malaikat yang lain. Jadi itu pandangan di kalangan ulama Asy'ariyah. Yalah, ada keperluan mungkin kerana faktor zaman tersebut berhadapan dengan golongan Mu'tazilah untuk mengelakkan daripada dianggap Allah Subhanahu wa taala itu menyerupai makhluk. Yang tu kita boleh tengok berkenaan dengan perpindahan metodologi daripada salaf kepada Asy'ariyah, yang mana salah satu daripada faktor dia perbahasan di kalangan Asy'ariyah, salah satu daripada faktor dia adalah kerana berdepan dengan golongan-golongan falsafah pada ketika itu. Cuma sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal tadi, perbahasan ini, perbezaan pandangan ini bukan merupakan satu pertelingkahan, bukan merupakan satu perbalahan di kalangan ulama, di kalangan salaf dan juga khalaf. Maknanya tak boleh kita menjadikan ia adalah punca kepada pergaduhan di antara kita. Jadi balah kerana benda itu tidak boleh. Sebab ia termasuk di dalam furu' akidah, cabang akidah, bukan merupakan asas usul akidah. Kalau kita nak bergaduh, kita nak bala, kita boleh gaduh dalam isu usul akidah seperti dengan golongan-golongan Syiah, golongan-golongan sesat yang telah maknanya kepercayaan mereka di dalam agama tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya telah menyimpang daripada kepercayaan yang benar. Baik. Kemudian berkenaan dengan ayat-ayat Allah yang mempunyai percakapan makhluk disusuli dengan kalam Allah adalah qadim. Yang ni insya-Allah saya akan bincangkan di dalam kuliah kita yang akan datang. Dengan saya akan kemukakan juga insya-Allah ayat-ayat Al-Quran, beberapa contoh ayat-ayat Al-Quran yang lain yang menceritakan, yang menukilkan kalam makhluk dan yang menukilkan kalam Nabi-Nabi dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bincangkan di dalam pertemuan kita akan datang. InsyaAllah. Jadi untuk pagi ini insyaAllah kita tangguh dulu setakat ini, dan jika ada sebarang persoalan boleh dikemukakan untuk dibincangkan insyaAllah. Wallahu. Okay, baik. Jika ada sebarang persoalan, bolehlah kemukakan kepada Ustaz. Ada soalan kat sini Ustaz, merujuk surah Ar-Rahman tu. Okey. Adakah kesimpulannya manusia diciptakan selepas Al-Quran? Baik. Dia kalau kita tengok dalam ayat tadi ini, dia berkaitan dengan kaedah bahasa Arab, berkaitan dengan ilmu nahwu, iaitu Allah Subhanahu wa taala tulis itu, Allah Taala sebut situ, 'allamal Quran Ar-Rahmanu 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi di situ tidak disebutkan dengan jelas berkenaan dengan tertib, tidak disebutkan dengan tertib. Allah Subhanahu wa taala hanya cerita sahaja. Cerita bahawasanya dia mengajarkan Al-Quran dan dia menciptakan manusia. Dengan tidak disebutkan di sini tanda-tanda ataupun kalimah-kalimah yang menunjukkan tertib. Kalimah-kalimah yang menunjukkan tertib ni seperti penggunaan kalimah summa, kemudian, ataupun fa, maka, lalu ataupun maka.
Itu kalimah-kalimah yang menunjukkan tertib. Maknanya susunan. Jadi di sini tidak. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak guna ayat itu dengan lafaz dengan kalimah yang menunjukkan susunan. Jadi di sini bermakna tidak menunjukkan dengan jelas. Nah, tidak menunjukkan dengan jelas mana dahulu. Cuma yang pasti di dalam realiti, di dalam kenyataannya, selepas daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, nah, kemudian selepas daripada itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan Al-Quran kepada baginda. Maknanya kemudian kalau nak kira penciptaan manusia dahulu, selepas daripada itulah baru diajarkan Al-Quran kepada manusia. Cuma ilmu tentang Al-Quran tu, Allah Ta'ala ajar Al-Quran tu dengan ilmu tentang Al-Quran tu, yang tu sudah ada semenjak qadim. Semenjak qadim, semenjak azali. Bukan selepas diturunkan Al-Quran melalui Jibril alaihi salam, barulah ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran tu baru ada. Tidak begitu. Jadi mana di sini dia tidak menunjukkan tertib. Cuma sekadar menceritakan berkenaan dengan dua perkara yang dilakukan yang merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mencipta manusia dan mengajarkan Al-Quran. Okey, saya kira itu saja soalan yang terakhir kot Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Nasim, dan diucapkan terima kasih atas konsep ilmunya dan juga perkongsian yang pencerahan cukup jelas tentang Al-Quran, kalam Allah. Dan pentinglah bagi kita perbaiki tahap ilmu kita ini adalah amalan-amalan dengan mengukuhkan lagi ilmu pengetahuan yang ada di minda kita dalam mempersiapkan diri dengan bekalan takwa terhadap Allah SWT. Dan terima kasih kepada jemaah sudi duduk hingga ke akhir majlis ini, dan teruskanlah istiqamah lagi dalam majlis ilmu kita ini. Dan sebentar lagi kita ada lagi sesi kuliah duha bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar bagi sesi pengajian berkitab-kitab Al-Azkar. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz ya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini mendatangkan manfaat kepada kita semua dalam usaha untuk memantapkan lagi akidah kita, keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sudahi perbincangan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi